feel your love. I just wanna feel your love. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan bincang berkenaan dengan dividend policy ya, dividend policy. So dividend ni banyak kita dengar berkenaan dengan dividend, ada yang diumumkan oleh dalam berita setiap hari berkenaan dengan dividend. Okay, so hari ini kita akan bincang berkenaan dengan dividend. So what is dividend? Dividend ni sebenarnya adalah pembayaran kepada pemegang-pemegang saham, yang mana dia biasanya untuk dividen ni dia akan umum by quarterly ya. Maknanya dalam setahun kita akan terima dividen sebanyak 4 kali. Tapi kalau dalam annual report dia akan gabungkan 4-4 tu untuk dapatkan satu figure lah. So dia tambah lah, actually dia tambah 4-4 So dividen ni perjalanan dividen ni dia depends on board of director lah. So kita ada BOD So BOD ni adalah pemegang saham yang terbesar dalam syarikat. So geng dia ni dia akan memesyuarat, and then dia akan tentukan dividen berapa yang perlu dibayar kepada pemegang-pemegang saham. Okay, so pembayaran dividen ni sebenarnya dia bergantung kepada banyak faktor lah. Okay, faktor yang pertama keuntungan syarikat lah. Maknanya kalau keuntungan syarikat besar, maknanya high chances untuk dapat dividen. Kalau keuntungan syarikat kecil, maknanya low chances untuk dapat dividen lah. Okay, and then satu lagi, dividen ni bergantung kepada dividend policy lah, yang mana ditentukan oleh board of director. So for example, kalau dia cakap dividend policy 50%, 50%, kalau 50% maknanya daripada jumlah keuntungan syarikat, 50% akan dibayar kepada pemegang-pemegang saham sebagai dividen, manakala baki daripada keuntungan lagi 50% tu dia akan masuk balik dalam syarikat sebagai retained earnings, right? So dia ada pecahan dia lah. So dividend policy tersebut which is 50% tu bergantung kepada board director. So board director akan decide lah, mungkin 60%, mungkin 70%, mungkin 20%. So yang tu depends on board director, right? Okay, so dividend ni dia ada beberapa forms lah, ada beberapa jenis. Yang paling biasa adalah regular cash dividend, right? Regular cash dividend ni dividen yang biasa dibayar lah kepada pemegang-pemegang saham for each quarter. So kita panggil sebagai regular cash dividend. Okey, katakanlah dia nak bagi extra dividend, so dia panggil sebagai extra dividend. Tapi extra dividend ni bukan berlaku setiap masa lah, dia depends Okey, manakala special dividend ni dia lebih kurang sama macam extra, tapi dia special lah. Dia mungkin satu kali sepanjang hidup ke apa ke, dia ni special lah, betul-betul special. Extra tu normally bila dia dapat keuntungan yang lebih tinggi, maknanya dia akan bagi. Special ni mungkin keuntungan yang luar biasa Okay, and then yang keempat, yang ni lain liquidating dividend. Yang ni biasanya berlaku untuk syarikat yang sedang bankrupt lah, dalam bankrupt. So dia akan jual semua aset syarikat. Okay, hasil daripada jualan aset syarikat tu akan dibayar dividen kepada pemegang-pemegang saham. So yang ni untuk company lingkup lah, liquidating dividends, right? Okay, kronologi untuk pembayaran dividen. So dia ada 4 terms biasanya digunakan jika company nak bayar dividen kepada orang ramai, pemegang-pemegang saham. So yang pertama sekali dia ada tarikh-tarikh dia declaration date ni dia akan buat press conference. BOD akan declare lah berapa bayaran dividen kepada pemegang saham, tapi masa ni belum bayar lagi lah dividen kepada pemegang saham. So dia declare baru. Okey, yang kedua ex-dividend date, yang mana entitlement to keep dividend. Okey, ex-dividend rate ni adalah tarikh yang mana pemisah di antara you layak ke dapat dividen ataupun tak. Kalau you beli saham tersebut sebelum ex-dividend date, maknanya you akan dapat dividen. Tapi kalau you beli saham tersebut selepas ex-dividend date, so you tak layak untuk dapat dividen. Right, so ex-dividend date ni adalah tarikh pemisah
So macam lain negara lain, kalau you beli saham tu semasa ex dividend date, setengah negara dapat. Tapi kalau macam US, kalau you beli saham semasa ex dividend date, you tak layak untuk dapat dividen. So itu untuk Amerika lah. Okay, and then kita ada date of record, declare dividend are distributable. So dia akan berapa jumlah bayaran tu dia akan umum sekali lagi. And then date of payment ni dia akan distribute check lah. Dia akan hantar check tu kepada pemegang-pemegang saham, kepada yang layak dapat dividen, right? Okay, so 4 tarikh ni yang berkenaan dengan pembayaran dividen. Okay, tadi kita bincang berkenaan dengan dividen, right? Dividen tadi saya dah cakap bergantung kepada keuntungan syarikat, bergantung kepada BOD untuk decide dia punya dividen policy. Okay, yang kedua kita berkenaan dengan dia yang ni dia ada kaitan dengan dividen, cuma yang ni kita panggil sebagai stock repurchase. Okay, stock repurchase ni maksud dia dia salah satu cara juga untuk syarikat memberi bayaran kepada pemegang-pemegang saham. Cuma stock repurchase ni maknanya instead of duit keuntungan tu bagi dividen kepada orang ramai, tapi dia guna duit tersebut untuk beli balik saham daripada orang ramai. Maknanya kalau saya ada saham, company beli balik saham tu daripada saya. Yang ni biasanya company akan cuba mengurangkan jumlah saham yang berada dalam pasaran lah. Company cuba untuk mengurangkan saham dalam pasaran. Okay, dia nama lain dia adalah buybacks, right? Ramai orang confuse buyback dengan repurchase, sebenarnya benda yang sama lah. Okay, so nak beli balik saham daripada orang ramai tu, daripada pemegang-pemegang saham, dia ada dua cara. Satu melalui open market purchase, yang kedua adalah melalui tender offer. Open market purchase ni maknanya dia syarikat tersebut, wakil syarikat tersebut pergi kepada Bursa Malaysia and then try to buy backs lah, beli balik saham-saham syarikat dia. And then satu lagi melalui tender offer lah. Tender offer ni dia akan umum, and then siapa yang secara sukarela nak serahkan saham tu kepada syarikat balik, so boleh serahkan. So yang ni melalui pengumuman lah. Okay, so ada juga syarikat yang dia repurchase balik whole saham yang ada dalam Bursa Malaysia. Maknanya dia cuba nak jadi private balik, daripada syarikat yang public daripada kepada private balik. Okay, so dia ada beza lah, cash dividend dengan repurchase. So dua-dua kita dapat duit. Kalau kita sebagai pemegang saham, dua-dua kita akan dapat duit. Cuma kalau untuk cash dividend tu kita dapat duit, tapi kita still lagi ada saham. Tapi untuk repurchase ni kita dapat duit, tapi saham pun sudah tiada lah. Okay, so dia cakap kat sini, if we ignore the commission, taxes and other imperfection, it makes no difference for the company. Bagi pihak syarikat, dia tiada kesan nak bagi duit sebagai dividen ataupun nak gunakan duit tersebut untuk beli balik saham. So bagi syarikat dia tiada kesan langsung jika kita ignore lah berkenaan dengan commission, tax or other imperfection. Okay, in term of pemegang saham, right, bagi pemegang saham, stock repurchase adalah better than cash dividend, right? Kenapa? Sebabnya in term of daripada segi pembayaran cukai lah, cukai individu, right? Okay, jika kita terima dividen daripada syarikat, kita perlu bayar cukai kepada government based on berapa dividen yang kita dapat. So for example, kalau syarikat umum bayar dividen RM1 untuk setiap saham, maknanya RM1 tersebut entitled untuk bayar cukai, right? Tapi untuk stock repurchase, you tak perlu bayar cukai, cuma cukai akan dikenakan kepada keuntungan yang kita buat hasil daripada gap di antara beli dan jual. Contohnya kalau you beli saham tersebut dengan harga RM10 and then you jual saham tersebut sebanyak RM20, maknanya you untung RM10. Keuntungan RM10 ataupun kita panggil sebagai capital gains tu akan dikenakan cukai. So kalau kita nak compare cukai di antara cukai dividen dengan cukai stock repurchase, so biasanya stock repurchase cukai dia lebih rendah berbanding dengan cukai yang dikenakan kepada dividen. Alright. Okay,
So bagi pihak syarikat, repurchase pun bagus sebabnya dia akan meningkatkan earning per share lah. Earning per share. Kalau kita ingat balik, earning per share rumus dia adalah net income divided by share outstanding. So bila dia repurchase, maknanya share outstanding akan berkurang. So bila berkurang, EPS akan naik lah. Net income bahagi dengan share outstanding, right? Okay, so share repurchase baguslah. Cuma repurchase ni dia akan menaikkan harga saham lah. So konsep ekonomi kan, bila supply kurang, harga akan naik, right? Bila supply untuk saham tersebut berkurang, harga akan naik. So bagus ke kalau harga saham naik? So yang ni depends. Okay, yang ni form yang lain pula, stock dividend. Instead of bayar dividend in term of cash, company ada option untuk bayar dividend in term of saham. Maknanya daripada bayar cash, kita bagi extra saham. Right. Sebelum ni saya ada 100 saham. Contohnya 100 saham untuk syarikat Nestle. So Nestle decide, dia cakap nak bayar stock dividend. Maknanya instead of 100, saya dapat extra saham. So tapi duit tak dapat lah. So not pay in cash, maknanya tak dapat bayaran tapi dapat saham yang baru, tambahan saham. Okay, so dia biasanya express in term of percentage, yang mana dia akan bayar bukan bayar, bagi saham yang baru tu dalam bentuk persen. Maknanya kalau dia umum stock dividend 20%, maknanya kalau saya ada 100 sebelum ni, 20% daripada 100 saya dapat extra 20 unit saham yang baru, right? Okay, kenapa company bagi dividen in term of stock dividend ni? Sebabnya to increase the number of share outstanding, untuk meningkatkan bilangan saham. Okay, and then drawback dia, masalah dia berkenaan dengan stock dividend ni, bila terlalu banyak saham, harga akan jatuh, right? Harga jatuh. So macam konsep ekonomi tadilah, bila supply naik, maknanya harga akan jatuh. Harga akan jatuh. Okay, yang tu stock dividend. Now stock splits. Stock splits ni dia lebih kurang sama. Dia essentially the same thing as stock dividend. Cuma dia memang tugas dia sama macam tadilah, untuk meningkatkan number of share outstanding. Cuma dia split tadi macam tadi, dia in term of percentage. Yang ni dia in term of ratio, right? Okay, biasanya ratio dia akan mention, for example 2-for-1 stock split. Maknanya kalau saya ada satu saham sebelum ni, dia akan jadi 2. Right. Kalau saya ada 100 saham syarikat ni, maknanya kalau 2-for-1, maknanya dia akan meningkat sekali ganda lah, daripada 100 jadi 200. Right. Okay. Okay, it will reduce the value of share. Sama macam tadi lah, bila share outstanding naik, maknanya harga akan jatuh. Okay. Nak cerita berkenaan dengan increase number of share ni kan, for example stock dividend ataupun stock split ni kan, kenapa syarikat aim nak naikkan number of saham tu, number of share outstanding? Kenapa? Sebabnya biasanya harga saham ni bila dah terlalu mahal, bila harga saham terlalu mahal, dia akan mengurangkan aktiviti pembelian dan jualan dalam market, right? Sebab apa? Sebab bila mahal, orang yang income dia, investment dia kecil, maknanya dia tak mampu nak beli saham tersebut. For example, kalau kita tengok saham Berkshire Hathaway kan, harga dia terlampau mahal, boleh sampai 300,000 US dollar per saham. So bila dah mahal sangat, memang tak ramai lah orang yang beli, right? So for example McDonald dia banyak sekali split dia punya saham, right? McDonald banyak kali dia split dia punya saham. Sebab apa? Bila dah sampai, so for example $100 kan, $100 ni mahal lah tu. Kalau kita macam RM400 lah satu saham. Kita dekat Malaysia ni, yang saham yang paling mahal pun saham Nestle je, 100 lebih kan. Okay, ini kan pula 400 untuk satu saham. Okay, so nak galakkan orang investor kecil ni invest dalam McDonald ke apa ke, so dia akan split ni. Kalau macam tadi 2-for-1 stock split ni, harga dia pun automatically akan jadi separuh, right? Sebab pecah dua kan, instead of sebelum ni $100, so mungkin bila split dua jadi $50 untuk setiap satu saham, right? So bila $50, mungkin kita setengah investor tu mampulah untuk join sekali untuk beli saham McDonald tersebut. Alright.
So ada pro and con. Nak tambah saham dalam market, dia akan menyebabkan harga turun. Kalau kita nak kurangkan, harga dia akan naik kan. So macam itulah, dia ada implikasi masing-masing lah. So depends. Kalau repurchase maknanya dia akan mengurangkan. Kalau stock split atau stock dividend, dia akan menambahkan. Okay, ada tujuan dia masing-masing lah. Kenapa kita nak tambah. Okay, so that's all for this chapter. So this chapter is quite easy. Memang teori je, cuma you kena betul-betul faham berkenaan dengan dividen, right? Pembayaran dividen. Okay, so that's all from me. Kalau ada soalan apa-apa, boleh contact saya melalui WhatsApp. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.